InsyaAllah. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi rizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, ini akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa wa lifadat istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana sekali lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita menyambung kuliah kita, pengajian kita. Alhamdulillah, ramai pula malam ni kan. Mimpi apa Tak ada mimpi Mimpi tahun baru. Semangat tahun baru kan. Alhamdulillah lah. Kalau ramai macam ni bagus kan. Baru sonok kita nak ajar. Ini 2-3 orang. Betul tak? Cuti Banjir. InsyaAllah. Jadi malam ini kita sambung dalam pembahasan poligami. Tak selesai lagi poligami ni. Panjang bab dia. Hari itu kita dah lihat tentang hukum poligami. Hukum poligami, hukum asalnya haruslah. Ulang semula, hukum asalnya harus. Ada masanya dia akan berubah menjadi sunat dan ada masanya berubah menjadi makruh. Kan sunat makruh tu tuan boleh lihat dah di muka surat 60, surat 61. Kemudian ada masa jadi haram. Haram kalau seandainya tidak ada kemampuan lah. Tak ada kemampuan, tak boleh berlaku adil. Okey. Maksud dengan kemampuan ini ialah kemampuan di segi tanggungjawab, kemampuan menguruskan rumah tangga kan, keadilan, kemudian dari segi nafkah. Cuma dalam bab kata mana yang lebih cenderung itu luar daripada yang digaris pandukan lah. Itu antara suami dengan isteri. Sebab benda itu pun berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sukar untuk
mengawal mana perasaan yang dia lebih kasih dan cinta. Sudah tentu Nabi lebih cinta dan kasih kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu sebabnya Nabi pernah berkata, Allahumma haza qismi bima amlik wala talumni bima tamlik wala amlik. Ya Allah Tuhanku, inilah dia pembahagian aku yang aku miliki. Maka janganlah kau mencelaku daripada sesuatu yang engkau miliki yang aku tak miliki. Yang mana engkau miliki ya Allah sedangkan aku tak mampu memiliki dia. Itulah dalam masalah pembahagian kasih sayang itulah. Tapi dalam yang kalau dari segi macam keadilan, kegiliran bermalam tu mestilah samalah. Kegiliran bermalam, tempat tinggal, mana tempat yang tinggal yang selayaknya kepada isteri-isteri tadi, sama ada 2 isteri ke, 3 isteri ke, 4 isteri dan sebagainya. Kemudian sampai itu pergaulan yang baik. Macam tu. Cuba lihat muka surat 63 tu, 63 bawah dia kata. Keadilan yang diwajibkan pada lelaki yang berpoligami ialah keadilan dan persamaan nafkah gitu. Itu dia katakan keadilan tu. Keadilan macam mana? Keadilan dalam contohnya persamaan nafkah. Persamaan nafkah ni kadang kalau Malaysia ni biasanya mahkamah lah. Mahkamah lah akan ditentukan nafkah dia berapa. Tapi kalau seandainya bukan melalui proses mahkamah, kahwin dekat Thailand je, jadi pembagian nafkah tu kena urus sendirilah. Suamilah kena uruskan sendirilah pembagian nafkah untuk isteri dia. Mestilah adil lah gitu. Kemudian tempat tinggal, di mana akan tinggal. Kalau mahkamah biasanya kalau musim proses mahkamah, mahkamah kadang bila dah tentukan dah. Isteri pertama tinggal di rumah mana, isteri kedua tinggal di rumah mana. Itu sebabnya perempuan-perempuan yang akan dipoligami, perempuan yang akan dipoligami, kan, dimadukan, dia sepatutnya tak perlu takut lah. Kalau melalui proses mahkamah tak perlu takut. Sebab mahkamah dia akan bagi, sama kata. Dia akan bagi dah. Untuk isteri itu, apa bahagian yang dia akan dapat. Rumah mana dia akan tinggal. Kereta mana dia akan dapat. Tanah mana dia akan dapat. Macam tu. Mana benda-benda item-item yang besar-besar ni, biasanya mahkamah dia dah tentukan dah. Untuk isteri pertama tu apa yang dia akan dapat lah. Dah selesai dengan isteri pertama, barulah dipanggil isteri kedua pula, bakal isteri kedua. Maka mahkamah pun akan kata, okey, bakal isteri kedua akan tinggal di rumah ini. Kalau ada 2 rumah, ada 2 rumah senanglah. Suami ada 2 rumah, ada 3 rumah. Kan ada suami tu rompek pula rumah kan. Isteri seorang, rumah rompek. Jadi 3 rumah ni siapa nak isi? 3 rumah belum diisi lagi. Ada suami kata dia tak kisah pun, seorang pun cukup lah. Banyak rumah tak apa. Ustaz, rumah banyak tak apa, jangan rumah. Kereta banyak tak apa Ustaz, jangan rumah yang banyak. Cuma dalam konteks Islam ni, Islam membenarkanlah. Bagi mana-mana lelaki ada kemampuan, bolehlah berpoligami. Tapi mesti proses mahkamah. Dan mahkamah pun saya cakap tadi dah siap, dah bagi-bagi dah. Sebelum mahkamah meneruskan permohonan poligami seorang lelaki, seorang suami, kan, mahkamah akan panggil isteri pertama dulu. Dia akan selesaikan masalah nafkah untuk isteri pertama, tempat tinggal dengan isteri pertama, kan, kemudian nafkah untuk anak-anak. Dia dah siap mana tu. Dah selesai dengan isteri pertama, baru panggil isteri kedua pula. Bakal isteri kedua, belum isteri kedua lagi. Bakal isteri kedua, barulah akan dipanggil pula di depan hakim. Kan? Kemudian hakim pun tanyalah, kan, nak ke tak nak, kan, betul ke nak ni. Lepas tu akan tinggal di mana. Kalau ada rumah akan tinggal di taman ni. Isteri pertama Taman Arowana, isteri kedua taman mana? Garden Home kan. Ada rumah yang kedua. Rumah kedua tu sewa ke? Sewa ke ataupun memang dah dibeli. Ada rumah yang sewa, ada rumah dia dibeli kan. Yang penting memang dah ada lah tempat tinggal tu, dah sediakan lah macam tu. Ni sebut nak poligami, tapi nak tempat tinggal yang isteri kedua pun tak tahu ke mana. Malah ada yang jenis-jenis suami ni, isteri yang kedua, yang pertama tu dia keluceh dia alau isteri yang kedua duduk kat situ. Itu yang bergaduh tu. Itu yang berperang besar, bergaduh besar.
Ini mana lebih, mana tak betul lah si keadilan itu. Baik, kemudian giliran bermalam. Giliran bermalam mestilah sama rata lah. Kadang isi pertama, mahkamah kadang dia tentukan isi malam untuk isi pertama berapa malam. Contohnya 3 malam untuk isi pertama. Kemudian 3 malam lagi untuk isi yang kedua. Lepas tu pusing balik. 3 malam untuk isi yang pertama balik. Lepas tu 3 malam untuk isi kedua. Itu biasa putusan mahkamah lah. Dia akan tentukan macam tu. Ada yang 1 minggu pun ada. 1 minggu mahkamah kata dengan isi pertama. Kemudian seminggu yang kedua, seminggu lagi untuk isi yang kedua. Kalau ada 3 isteri, seminggu lagi untuk isi yang ketiga. Kalau ada 4 isteri, 1 minggu lagi untuk isi yang keempat pula. Macam tu. Tapi bila masuk nak rehat. Tentu pulanglah di sini lah. Faham je lah sini. Dah kau isteri ramai, pandai-pandai lah kan menguruskan itu. Itu. Baik, kemudian pergaulan baik. Kemudian isteri tadi naklah ada pergaulan baik. Kemudian menunaikan tanggungjawab yang lain terhadap isteri. Kemudian keadilan perasaan sayang tu tidak menzahirkan kezaliman. Saya tengok tu. Sementara keadilan daripada sudut perasaan kasih sayang yang tidak menzahirkan kezaliman terhadap seseorang daripada isteri, tidaklah termasuk keadilan yang mesti diperolehi oleh para isteri. Nampak? Mana dalam konteks kasih sayang di mana yang suami lagi kasih, lebih condong, mungkin dia condong pada isteri lebih muda. Tu benda yang susah dikawal lah. Susah kawal lah. Tu luar daripada bidang kuasa mahkamah. Jadi mana isteri tadi tak bolehlah menuntut di mahkamah dalam benda macam tu. Isteri boleh menuntut contohnya pembagian malam tak sama. Ataupun contohnya nafkah tak cukup. Okey, tempat tinggal tak ada. Berempat. Isteri kedua ada tempat tinggal, isteri pertama tak ada tempat tinggal. Dah berempat kan. Jadi bolehlah isteri tadi tuntut di mahkamah lah. Tapi dalam masalah kasih sayang ni mana suami lebih cenderung itu, tu tak boleh dituntut. Ni mahkamah. Itu antara dia dah suami tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hal ini adalah kerana manusia tak mampu menguasai hati dan dalam memberikan kasih sayang. Macam tu. Baik, kemudian hikmah pensyaratan poligami dah baca dah. Kemudian alasan berpoligami pula. Muka surat 67. Alasan berpoligami. Apa alasan berpoligami? Dah jauh lah tuan-tuan. Kan? Jadi yang main mungkin dah tertinggal. Tuan-tuan boleh tengok balik lah video tu. Saya ada buat video semua kan. Saya share video tu, boleh tengok balik siapa-siapa yang tertinggal lah. Belajar lepas. Jadi malam ini kita lihat alasan berpoligami. Terdapat beberapa sebab yang menjadikan poligami sebagai suatu perkara yang menonjolkan hikmah tersendiri dan mempunyai faedah yang nyata. Antaranya ialah yang pertama, 3.1, lelaki mempunyai nafsu yang kuat. Lelaki mempunyai nafsu yang kuat terhadap perempuan. Sedangkan isterinya tidak mempunyai keinginan kepada lelaki. Sama ada secara fitrah ataupun sakit. Lelaki itu kekuatan nafsu dia kuat. Mana dia tak cukup seorang perempuan lah. Dia tak cukup seorang isteri. Dia kena ada 2 isteri. Kena ada 3 isteri dan sebagainya. Sedangkan pula isteri pula tak mampu untuk orang kata melaksanakan tugas dia sebagai seorang isteri dah. Tak mampu dia nak layan, mungkin isteri tadi mungkin dia sakit ke dan sebagainya. Jadi bolehlah kata lelaki tadi berpoligami, memohonlah untuk berpoligami. Apakah yang lebih baik bagi lelaki seperti ini berzina lalu menghancurkan agama, harta dan kesihatannya, atau membiarkan keinginannya terpendam dan menyiksa dirinya, ataupun mengawini perempuan yang lain dengan syarat dia mampu menyara keluarga, adil dan tidak berlaku zalim dalam pergaulannya. Sudah pasti penyelesaian ketiga ini adalah lebih baik bagi lelaki tersebut. Macam tu. Maknanya poligami itulah lebih baiklah. Daripada dia pendam hati dan perasaan dia, ataupun dia berzina kan. Daripada dia berzina, lebih baik kita benarkan dia berkahwin lah.
Lebih baiklah isteri tadi pertama tadi membenarkan dia berkahwin. Macam tu. Kemudian saya pernah tanya dengan hakim. Hakim lah. Tuan macam mana? Adakah si isteri itu mesti yang kata sign borang ke? Kan? Membenarkan suami dia berpoligami. Dalam konteks kita mahkamah ni tak adalah perlu sign borang sebenarnya. Dia mahkamah ni terpulang pada dia. Dia nak benarkan, mahkamah nak benarkan ke tak benarkan, terpulang pada mahkamah. Kalau mahkamah berpandangan, dia kata, suami tadi layak berpoligami, walaupun isteri tak setuju, mahkamah boleh benarkan. Mahkamah boleh benarkan. Dan 10 orang lelaki yang mempunyai poligami, biasanya 9 lepas. Gitu. 9 akan lepas berpoligami. Senyum kan? Kalau dalam setahun tu, tapi biasa tak ramai lah yang poligami. Pernah waktu saya kerja di Pejabat Agama Seremban dulu sebagai timbalan pendaftar kan, tak ramai pun. Kalau yang mohon berkahwin, contoh dalam tahun tu, contohnya yang mohon berkahwin ataupun sijil perkahwinan yang kita keluarkan, dalam 2,500 sijil perkahwinan yang kita keluarkan setahun lah. Yang mau poligami mungkin dalam 20 kes. 20 kes boleh. Tak ramai lah macam tu. Tak banyak. Ni peluang pada tuan-tuan lah. Kalau nak menambah. Sebab tak ramai poligami. Isi suruh. Elok lah kalau isi suruh. Lagi bagus. Tahu tak? Jangan berperang sudah. Jangan berperang sudah kan. Gitu. Tapi tak ramai lah biasanya. Dan biasanya hakim dia akan lepaskan. Kebiasaan itulah luluskan lah. Yang tak lulus tu, ya, antaranya sebab-sebab ialah si tak mampu satu. Satu lagi disebabkan antaranya ialah tak solat. Tak solat. Maknanya dan tanggungjawab tentang dan benda-benda hukum haram-haram ni pun, mana semayang pun dia tak laksanakan. Jadi susahlah hakim nak lepaskan. Saya pernah tanya hakim, dia kata apa yang perkara yang utama yang tuan tanya? Dia kata perkara yang pertama yang kita tanya tentang bab solat. Kalau solat lepas, yang lain insya-Allah dia lepas. Dia kata, kalau bab solat pun tak lepas, susah. Kerana isteri pun ditanya juga. Kan ada tak suami ni semayang ke tak semayang suami ni? Si kata semayang, taat kan, selalu datang surau, satunya surau al-istihad tamak rawana ni. Suruh datang rajin dia, azan semua kan. Kadang-kadang jadi imam. Mana hakim kata, boleh tu, insyaAllah. InsyaAllah kita luluskanlah sign. Luluskan untuk poligami. Betul tak? Mana kebanyakan begitulah. Biasanya dalam bab solat lah, bab fiqah akan tanya dulu. Selesai bab benda tu, baru yang lain lepas. Belum tanya tentang nafkah, tentang kata pendapatan lagi tu. Pendapatan tu, hakim tengok jugalah, bukan kita tengok. Dia tengok juga pendapatan. Sebab kena declare juga. Dia ada borang dia, kena isi borang dia tu. Macam mana borang Ustaz? Pergi mahkamah lah tengok. Jangan tanya dia borang macam mana. Pertama tanya, macam mana rupa borang kan? Baik. Kemudian, dari segi contohnya merampas suami. Pernah dengar tak istilah merampas suami? Bagi perempuan, dia kata, bila tengok suami dia berkahwin lain, maka dia kata, kau telah merampas suami aku. Sebenarnya istilah tu tak betul. Betul ke merampas kan? Bukan merampas kan? Hanya apa? Berkongsi je. Berkongsi suami, bukan merampas suami. Kalau merampas tu dia ambil semua. Maknanya diceraikan isi yang pertama tu. Isi pertama tu diceraikan terus kan, dibiarkan macam tu je kan? Kena pakar apa semua. Kemudian dia lebih fokus pada isi yang kedua. Aja tu. Itu baru dia merampas. Tapi banyak di kalangan kita ni, kalangan perempuan lah, mendakwa begitu. Bila suami dia nak kahwin lain, maka dia kata perempuan yang kedua tu dia kata nak merampas. Merampas suami dia. Tak betul istilah tu. Tapi tak banyak kan begitulah. Baik. Kemudian 3.2. Tercetusnya api peperangan yang ada pada hari ini merupakan rumlah kehidupan menyebabkan ramai lelaki terkorban dan cacat. Ramai lelaki terkorban dan cacat. Ini rumlah lah kehidupan.
Belumlah kehidupan bahkan ramai lelaki tokoban dah cacat. Ini kalau luar negara lah. Tapi dalam negara tak adalah macam tu. Tokoban pun tokoban kemalangan jalan raya. Betul tak? Tokoban langgar tembok kan. Tokoban kata banjir. Tu pun tak ramai. Kebanyakan lelaki. Kemudian lelaki Malaysia ni banyak masuk kisah dadah. Lepas tu banyak yang kata ke jenayah. Tangkap, masuk dalam penjara. Itu pun salah satu sebab jugalah. Kenapa bilangan lelaki itu kurang lebih pada golongan perempuan. Tapi kalau ada negara biasanya banyak peperangan. Kemudian ada cacat dan sebagainya. Jadi bilangan perempuan semakin bertambah melebihi daripada lelaki. Cuma masalahnya zaman sekarang ni banyak perempuan ni dia tak suka nak kahwin. Itu satu juga hal dia. Dia lebih suka bekerja. Berkejaya. Tak kahwin pun tak apa. Tak ada lelaki pun tak apa dia kata. Lebih suka macam tu. Daripada aku merampas daripada aku berpoligami, lebih baik aku hidup membujang. Ada juga perempuan macam tu. Guna sebut berkejaya. Baik. Jadi bilangan perempuan semakin bertambah melebihi lelaki. Apakah baik bagi perempuan jika seorang lelaki terhad kepada seorang isteri sahaja? Sedangkan ramai lagi perempuan yang terhalang daripada kasih sayang seorang lelaki yang boleh menyara kehidupannya. Terhalang daripada melahirkan anak yang boleh membantu dan menanggung kehidupannya tak kala tua, nampak? Daripada dia tak kahwin, lebih baik dia tak kahwin. Sebab besok kalau tak kahwin, so macam mana? Kalau dia sakit-sakit tu macam mana? Siapa nak urus? Takkan adik-beradik nak uruskan? Mungkinlah sesekali bolehlah adik-beradik uruskan. Tapi takkan selama adik-beradik nak uruskan, nak bantu kan? Jadi suamilah, anaklah yang akan menguruskan, membantu besok. Itu perlunya pada perkahwinan. Tapi banyak perempuan-perempuan tak suka berkahwin. Sebab apa? Dia tak nak dimadukan. Jadi aku hidup bujang macam tu. Dan datu pun tak apa. Jadi tak dimadukan. Baik. Sedangkan ramai lagi perempuan yang terhalang daripada kasih sayang seorang lelaki yang boleh menyara kehidupannya. Terhalang daripada melahirkan anak yang boleh membantu dan menanggung kehidupannya tak kala tua. Lalu dia memenuhi keinginan dan keperluan hidupnya dengan melakukan dosa dan kejahatan. Atau lebih baik membenarkan perempuan menambah bilangan isteri dengan penjagaan sempurna menurut syariat. Sebenarnya lebih baik. Daripada kita biarkan berbuat benda yang tak elok, macam mana? Lebih baik lapor poligami ya. Dan perempuan tu lebih baik bermadu tu tak? Tapi jangan berperang tu dah. Tapi banyak yang berlaku perperangan. Perangan dunia ketiga, perangan dunia keempat. Banyak juga kadang-kadang ada juga perempuan kadang bila dah madukan, mulalah tuntut cerai. Dia nak dengar suami dia kawan lain, mulalah tuntut cerai. Tu yang banyak kes-kes orang kata runding cara rumah tangga tu. Kita tanya budak runding cara rumah tangga. Kan? Kenapa berlakunya runding cara rumah tangga? Salah satu sebabnya ialah suami nak berpoligami ataupun suami dah nikah lain. Ada juga jenis-jenis yang kata, Ustaz boleh tak cek? Kata, cek apa? Inilah saya dengar kata suami saya dah kahwin lain kan. Boleh cek tak? Tolonglah Ustaz, tolonglah dia kata. Merayu-rayu lah minta saya cek lah. Cuba buka sistem lah tengok betul tak suami dah kahwin ke belum. Kan? Macam tu. Macam mana lah tuan tahu pula? Puan tahu pula dia ni selalu hilang lah Ustaz suami saya, dia kata. Selalu hilang kata. Kata kena duit tak bagi. Tak mana pergi dah, saya pun tak tahu. Puan ada tanya dia ke? Saya dah tanya tapi dia tak ngaku. Ustaz. Tanya banyak kali tapi tak ngaku. Tapi macam mana ni? Tolong Ustaz, cek lah sistem ke Ustaz, tengok. Kan kalau Ustaz ada kawan ke tanya lah kan gitu. Kita hanya boleh cek dalam sistem, kan? Dalam sistem kalau pernikahan itu didaftarkan. Kalau pernikahan tak didaftarkan, kita tak boleh nak cek juga. Dan kita pula kalau Negeri Sembilan ni gunakan SPIM. Ada beberapa negeri menggunakan SPIM. Macam negeri lain ada yang tak gunakan SPIM. Yang tak guna SPIM, kita tak boleh nak cek juga. Kalau Johor menggunakan SPIM, Sistem Perusahaan Perkahwinan Islam Menjakim tu kan. Melaka menggunakan SPIM. Negeri Sembilan menggunakan SPIM. Okay?
Mana lagi? Perak, Kedah, Perlis menggunakan sistem. Selangor pun menggunakan sistem. Wilayah sistem. Macam Kelantan, Terengganu, Pahang, mereka tak gunakan sistem. Mereka gunakan sistem mereka sendiri. Jadi kita tak boleh nak check. Tak boleh nak check kalau suami puan tu berkahwin seorang lagi. Kadang juga tak puas hati tu. Telefon sana, telefon sini, telefon Melaka, telefon. Semua pejabat agama, semua telefon Sebab apa? Dia tak puas hati. Suami ni selalu hilang. Mana pun ya. Mereka kata suami dah kahwin lain. Macam tu. Itu yang kadang jadi masalah. Orang kata runding cara rumah tangga tu. Tak selesai-selesai. Akhirnya pergi mahkamah tuntut cerai. Itulah biasalah perempuannya tu. Tuntut cerai. Tak puas hati. Baik. Kita tidak menolak perkara yang benar dan logik apabila menyatakan poligami dalam keadaan ini sebagai satu usaha bersifat kemanusiaan yang ditutup oleh maruah dan keinginan naluri. Jadi kita tak boleh menolak perkara yang benar dan logik. Apabila menyatakan poligami dalam keadaan ini sebagai satu usaha bersifat kemanusiaan yang ditutup oleh maruah dan keinginan naluri. Kita juga tidak boleh menolak kenyataan bahawa perkahwinan Rasulullah SAW dengan lebih daripada seorang perempuan kebanyakannya bersifat kemanusiaan yang mulia. Sebagian perempuan yang dikahwini oleh Rasulullah telah berhijrah. Telah berhijrah seorang diri dengan meninggalkan ahli keluarganya. Ada suami mati syahid, lalu isterinya menjadi janda tanpa sesuatu pun yang menyaranya. Dalam keadaan ini Rasulullah SAW dengan mudah menyelamatkannya untuk menjadikannya isteri. Nampak? Jadi kebanyakan isteri Nabi ini kebanyakannya janda. Kebanyakannya janda. Yang kata yang anak dara siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala kan. Dia seorang je yang lain semua janda. Tapi tak kisahlah. Mana-mana laki-laki kalau zaman sekarang ni dia nak menambah isteri dia, yang janda ke yang dara pun tak kisah sebenarnya. Tapi kalau Nabi tu, Nabi lebih pada janda. Macam tu. Kenapa nak jaga Islam tu, jaga syariat. Daripada biarkan perempuan tu seorang. Jadi kemungkinan perempuan tu dia boleh kata bertukar agama kan. Dia boleh murtad semula kalau seandainya tidak dikahwini. Kemudian dalam bab contohnya ramai isteri. Kan sebenarnya para Nabi dan Rasul pun ada juga ramai isteri. Nabi yang paling ramai isteri siapa? Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman mempunyai 100 orang isteri. 100 orang isteri. Kan? Ada menyatakan bukan, yang menyatakan gundik dia tu. Istilahnya gundik lah. Tapi 100 orang lah. 100 orang isteri, ramai lah isteri dia. Kuliah di luar negara juga ada yang mengharamkan poligami, ada yang membenarkan poligami, tapi istilahnya bukan poligami lah dalam mereka, pada mereka. Kau pernah tengok kan dalam YouTube, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube lah mana-mana lelaki yang beristeri ramai, boleh tengok dalam YouTube. Lelaki-lelaki yang punya isteri yang ramai, tengok ada yang kata 35 orang, ada yang 50 orang, ada 100 orang pun ada isteri. Tapi jenis yang kaya-kaya lah, ada duit. Ramai isteri dia. Cuma dalam konteks kita Islam ni, maknanya Nabi kata 4 orang. Tak boleh lebih daripada 4 orang. Kalau ada 5 orang, kena ceraikan seorang. Kalau ada 5 orang, kena ceraikan seorang, maka kena tinggalkan 4. Gitu. Kemudian jangan bila nak berpoligami, kan, taklah gunakan orang kata peraturan yang betul, kan. Jangan orang kata dokumentasi dipalsukan. Sebab ada yang dipalsukan. Sebab ada yang mohon poligami, yalah dia tahulah poligami ni baik, bagus. Memang kita galakkan poligami untuk lelaki yang mampu. Tapi masalahnya kau memasukkan dokumentasi. Itu yang kadang kita marah. Sebab ada kes yang macam tu, memasukkan dokumentasi. Dia kata ini keputusan mahkamah membenarkan poligami. Tapi bila cek dokumen palsu. Dia gunakan logo mahkamah tinggi. Lepas tu menggunakan logo pejabat agama, surat dia membenarkan poligami. Lepas tu ada tangan-tangan kata hakim sekali. Sedangkan hakim tu tidak bertugas lagi masa tu. Kemudian pegawai yang sign tu, pejabat agama tu, pendaftar tu pun tak bertugas lagi dah.
Siapa yang channel masa tu? Lepas tu tarikh pun tak tally, lepas tu nombor siri pun tak tally, banyak benda tak tally. Sebab mana-mana surat yang kebenaran mahkamah yang ada menang poligami ni, biasanya kita akan tak ada tiba-tiba terus terima surat tu untuk kita luluskan, tak ada. Biasa kita cek dulu, macam saya dulu, saya cek dulu. Apalagi kalau kebenaran poligami daripada luar. Kalau kebenaran poligami dalam Negeri Sembilan ni, kita tahulah dia punya siapa hakim yang bertugas, siapa hakim yang masih bertugas, kita tahulah. Hakim ni masih bertugas, kita boleh terimalah. Kan? Dan kita tak perlu nak fikir panjang. Tapi kalau keputusan mahkamah itu daripada mahkamah tinggi daripada luar Negeri Sembilan, kita tak kenal hakim tu. Hakim contohnya Arifin bin Muhammad. Siapa Arifin Muhammad ni tak kenal sebab bukan Negeri Sembilan. Kalau Negeri Sembilan kita kenal lah. Ni hakim dia ni, kita kenal lah. Tuan apa? Tuan Hamizan, Tuan Hamizan, Tuan Jafri, kita kenal lah. Okey, ini hakim yang di Negeri Sembilan, kita kenal lah. Dan saya ni kita kenal, kita pernah selalu besok. Bila hakim luar daripada Negeri Sembilan, kita tak kenal. Bila tak kenal, kita kena telefon dulu jamaah agama tu, yang daripada negeri lain tu. Contohnya daripada mana? Kelantan. Kita kena telefon dulu Kelantan. Betul tak ni benda ni? Dia kata betul, memang ada dalam sistem. Okey, kita terimalah. Dia kata, saya cek, tak ada dalam sistem Ustaz, palsu. Tahulah palsu. Maknanya mongak lah tu. Mongak kan? Gunakan nama hakim ni lah, menggunakan kata pendaftar ni lah ni. Tapi orang kan tak ada pun. Biasa pun dia kata palsu. Gunakan logo pejabat agama sana pula tu. Jadi macam mana tuan? Memanglah benda tu baik kan? Poligami ni benda baik, bagus. Dan kau pun mampu poligami, bukan kita nak halang kau nak poligami. Dan kita memang galakkan, tapi jangan menipu, betul lah. Bila kau menipu, kita bongilah. Kan? Marahlah kau menipu. Benda ni bukan susah pun. Kalau kau rasa kau layak, pergi je mahkamah, mohonlah poligami. Kalau rasa kau layak, siapa nak halang kau kata kau layak? Siapa nak halang kau kata kau tak layak? Siapa nak halang kau? Kau kata kalau kau kata kau tak layak. Kau kata kau layak. Pergilah mahkamah. Itulah. Dah ada bersama mahkamah, bawa sini kita proses. Luluskan untuk berkahwin. Gitu. Baik. Kalau dulu tak ada lah benda-benda macam ni. Kalau zaman Nabi dulu mana ada proses-proses mahkamah? Ada tak? Tak ada. Ya ada Rasulullah lah. Rasulullah lah luluskan. Tak ada lah zaman sekarang ni. Mesti boleh proses mahkamah. Yang tak mampu tu yang pun yang berkahwin. Kata, ada yang kata menyusahkan lah proses mahkamah ni. Susah lah Ustaz kata. Boleh tak saya kahwin kat Thailand je? Apalah masalahnya. Boleh kahwin kat Thailand, lepas tu balik tu daftarkan. Bayarlah denda. Itulah. Kalau tak bayar denda kan kalau tak kata daftarkan jadi masalah kemudian. Kena daftarkan lah. Baik. Lepas tu kalau kau nak bergaduh tu pulang kau lah kau nak bergaduh. Bergaduh kan gitu. Harap-harap tak bergaduh lah. Harap-harap tak bergaduh lah. Kita mengucapkan tahniah lah. Bila dengar kawan kahwin kat Thailand kan, oh tahniah tuan kan, gitu. Jadi si pertama tanya apa? Tahniah tu bang? Tak, itu abang menang badminton. Tahniah kata. Kan. Baik. Ada perempuan cemburu tuan, cemburu. Tak tahulah bukan perempuan sini, perempuan England. Dia cek tu, handset suami tu dia cek. Dia tahu password isi suami tu. Ni siapa yang tipu ni kan? Ni perempuan mana kan gitu. Itu bagi jenis perempuan cemburu lah, yang sangat cemburu tu. Dia cek. Suami masuk bilik air, dia tengok handset suami dia. Siapa tipu ni kan? Siapa yang masih kan? Perempuan mana masih. Lepas tu, bergaduh lah tu. Baik, mencemburu lah. Suka dikawal kan. Perempuan biasalah macam tu. Baik. Dalam keadaan ini Rasulullah dengan mudah menyelamatkannya untuk menjadikannya isteri. Nampak? Jadi poligami merupakan cara hidup yang terbaik yang ada dalam syariat Islam.
Dalam agama lain tak ada poligami. Walaupun ada juga yang poligami tapi bukan namanya poligami. Gitu. Istilah ni poligami ni hanya dalam Islam saja. Istilah dia poligami. Tapi dalam bahasa Arab namanya ta'addaduz zaujah. Ta'addaduz zaujah. Maknanya berbilang-bilang isteri. Berbilang-bilang isteri itu dibenarkanlah. Sebab dalam fiqh pun ada. Dalam kitab fiqh kan ada kan. Bab poligami. Bukan tak ada. Tapi bila perempuan dengan poligami, mulalah dia akan naik share lah tu. Baik. Bukan semula macam tu. Kan? Ada yang okey. Kan? Dia akan panggil kan isteri pertama tu. Isteri pertama panggil isteri yang kedua. Apa dia? Adik. Isteri yang kedua panggil isteri pertama kakak. Baguslah macam tu kan? Kakak, adik macam mana? Kakak macam mana? Itu memang okey dah tu. Boleh tidur sebentar pula kan? Boleh bertukar-tukar, orang kata lauk pula tu. Ini kakak makan apa? Masak lu apa? Adik masak lu apa? Okey dah tu. Ni lain yang hantar tuan-tuan. Hantar lauk lain pula dia hantar. Pisau dia hantar. Bepo pisau ni kan. Baik. Rasulullah menyara mereka dengan sebaik-baiknya dan mereka mendapat kemuliaan sebagai umul mukminin dan mendapat keistimewaan hidup bersama penghulu para rasul. Orang Eropah beragama Nasrani. Ketika mereka menghalang poligami, dalam masa yang sama berlaku pengkhianatan dalam hubungan perkahwinan. Telah menimbulkan kesaraan jiwa dan menyebabkan perempuan teramai yang tidak berumah tangga. Nampak? Kalau ada pun mungkin dia akan kata perempuan simpanan. Kalau dalam agama lain macam Hindu ataupun agama Buddha kan, kaum Cina ke India kan, ada juga yang kahwin lebih daripada seorang, ada tapi dia tak daftarkan perkahwinan tu. Dia tak berani mendaftarkan. Dan kalau JPN pun dia biasanya akan terima seorang je. Kan? Seorang isteri saja. Kalau yang bukan Islam, dia akan terima seorang isteri saja untuk didaftarkan. Mana isteri yang kalau ada 2 orang isteri, 3 isteri sebagainya, maka dia tidak didaftarkan. Gitu. Dalam konteks Islam ni ada. Malahan dalam Spain pun ada. Kan isteri pertama nama siapa? Isteri kedua siapa? Nombor 3 siapa? Kemudian dalam Hermes pun juga. Yang penjawat awam kan? Penjawat awam kan? Dalam Hermes pun ada kat situ. Kan tentang bayrota diri. Isteri pertama siapa? Isteri kedua siapa? Boleh masuk ke dalam Hermes. Besok boleh tuntutlah. Kalau seandainya suami meninggal, boleh tuntut. Kan? Mana dah didaftarkan lah. Si pertama kedua dalam Hermes tuan-tuan. Memang ada ruang lah untuk letakkan kolom tu lah untuk pertama, kedua, ketiga, keempat boleh letak lah. Tak ada masalah pun dalam konteks Islam, tak ada masalah. Baik. Kemudian 3.3. Suami isteri yang paling menyintai dan menyayangi ingin mempunyai anak, tapi isterinya bandul dan tak mampu melahirkan anak. Ini antara alasan poligami ni kan. Alasan poligami lagi, suami isteri saling menyintai dan menyayangi ingin mempunyai anak, tetapi isterinya mandul, tak mahu melahirkan anak. Bolehlah poligami. Masalahnya isteri kadang dah lah tak melahirkan anak, tapi tak benarkan suami dia poligami. Marah dia, bongih dia. Silap-silap kan letak pisau ke leher suami dia. Apa abang cakap tadi? Kalau abang berani cubalah. Kan? Kalau berani cubalah. Kan? Itu yang tak berani tu. Takut. Ataupun tidur kat luar gitu. Apa abang cakap tadi? Tidur luar. Dia tidur dalam bilik kan. Itu yang suami tak berani tu. Baik. Jadi kalau seandainya suami isteri tadi mandul, tak boleh berikan anak, jadi maknanya antara jalan terbaik ialah berpoligami lah. Benarkan suami tadi berpoligami. Ataupun kalau tak nak poligami, ambillah anak angkat. Ambil anak angkat pun tak nak. Ambil anak angkat pun tak nak. Susah kita, leceh ambil anak angkat. Lepas tu beranak pun tak boleh. Suami nak poligami pun tak boleh. Macam mana? Sampai bila-bila lah tak ada anak.
Sampai bila-bila pun takkan ada anak. Kakak nak bagi anak, ambillah anak saya seorang lah, anak dia ramai ada 10. Kau tak ada anak, ambillah seorang gitu. Tak nak itu, nak. Ambillah. Peluang dah ada kan? Ini tak ada anak. Itu yang kadang rumah sunyi tu suami isteri seorang dua orang gitu. Kan cicak jatuh pun dengar ya. Dua orang. Cicak jatuh pun dengar. Tak ada anak, sunyi kan? Gitu. Baik. Dalam keadaan ini, yang manakah lebih baik antaranya? Pertama, melarang isteri lelaki tadi berkahwin lagi dan membiarkan jiwanya tersesa kerana tidak memiliki anak. Yang kedua, lelaki itu diminta untuk menceraikan isteri yang amat disayanginya. Dengan yang ketiga, lelaki itu dibenarkan mengahwini perempuan lain di samping menjaga isteri yang pertama daripada terinaya. So, penyelesaian terbaik yang terakhir ialah yang lebih baik. Kerana sama-sama menjaga kepentingan lelaki dan juga perempuan. Nampak? So penyelesaian ni, Islam dah bagilah penyelesaian. Islam dah benarkan penyelesaian. Dah bagi penyelesaian. Tapi orang tak nak ikut. Orang tak nak ikut. Malah kadang-kadang orang kata sampai kes mahkamah bercerai-berai pun ada. Dia dengar suami kahwin lainnya, mulalah tuntut pasar. Tuntut cerai mahkamah. Ceraikan saya kan. Jadi nak tak nak ceraikanlah. Jadi tinggallah seorang. Daripada poligami, dia lebih suka duduk macam tu. Baik. Kemudian yang bercerai pula, contohnya kalau dalam setahun tu macam tadi kan. Dalam setahun contohnya 2,500 kes pernikahan didaftarkan. Kes perceraian pun banyak. Anggaran dalam 1,000 kes perceraian. Kalau pengalaman saya dulu lah. Maknanya kalau yang kita daftarkan pernikahan untuk tahun tu 2,500 pernikahan, yang kes bercerai ni biasanya separuh. Kadang tak sampai separuh lah, tapi hampir separuh daripada kes pernikahan didaftarkan. Dan perceraian itu macam-macam sebab lah perceraian itu. Antaranya ialah suami poligami, suami nikah seorang lagi, kemudian apakah tak bagi, lepas tu keadilan tak ada, macam-macam lah alasan. Macam-macam ke mahkamah ni. Kemudian yang rujuk semula daripada bercerai tadi, yang rujuk semula pun tak banyak. Lebih kurang dalam contohnya dalam 300 kes akan rujuk semula. Kemudian yang tak rujuk macam mana Ustaz? Yang tak rujuk tu sama ada dia akan hidup menjanda menjanda, ataupun sama ada kalau lelaki tu dia akan menjadi bapa tunggal, kan? Ataupun akan kahwin lain. Ataupun dia akan berkahwin lagi. Maka janda tu akan berkahwin lain pula lah, seorang lelaki lain. Dia kata, kau boleh kahwin lain, aku pun boleh kahwin juga. Kan? Dia cabarlah bekas diri dia, bekas suami dia. Kau boleh kahwin, aku pun boleh kahwin juga. Malah ada yang jenis-jenis baru cerai dan nak sebut nak nikah. Bukan lelaki je, perempuan pun ada. Baru kes mahkamah pun habis selesai, cerai. Dah sibuk menguruskan untuk pernikahan. Lambek kan bongi. Lombak pejabat agama ni kan. Mula marah tu. Corai nak copet, nikah pun nak copet kan. Corai nak copet, nikah pun nak copet. Ni biasanya pada pasangan-pasangan muda lah. Di pasangan tua pun juga macam tu, tapi tak banyak lah. Banyak pasangan-pasangan muda, jiwa panah lagi kan macam tu. Baik, kemudian 3.4. Masyarakat yang mengharapkan poligami mendapati keadaan lebih bahaya daripada kemudaratan yang mereka sangka akan berlaku apabila berpoligami. Nampak? Masyarakat yang mengharamkan poligami mendapati keadaan yang lebih bahaya daripada mudarat yang mereka sangka akan berlaku apabila poligami. Berlaku pelbagai kerosakan di kalangan mereka, pengkhianatan yang berleluasa dalam hubungan perkahwinan, serta mempunyai ramai perempuan simpanan. Nampak? Dia perempuan simpanan. Dia nak kahwin tak boleh. Akhirnya perempuan simpanan ataupun berkahwin di sepadan. Bila kahwin di sepadan, tak pendaftarkan pernikahan tu. Tu yang kadang bila meninggal tu, ompek-ompek isteri datang tu. Tak kojut isteri kan. Kau ni siapa? Dia bini dia. Kau ni siapa? Dia pun bini dia juga. Nampak? Bila perkahwinan tak didaftarkan. Nak poligami, isteri tak bagi.
Suami nak buat cara baik, pergi mahkamah semua, tak nak dah. Kalau kau poligami, ceraikan aku, kata si dia. Akhirnya suami pun nikah lah. Suami yang kata si tak bagi nikah, dia nikah senyap-senyap. Bila nikah-nikahnya, tak daftarkan pernikahan tu. Bila sakit ke, terlantar kat hospital, ataupun kematian, tadi suami ni meninggal, masa itulah berjumpa lah ompek tadi. Kalau ompek isi, ompek lah berjumpa ke doktor hospital. Kalau 3, 2 isi, 2 lah akan bertemu ni. Masa itulah terkejut. Tak sangka pula kan. Abang kahwin seorang lagi kan. Abang 2 isteri tak tahu pula. Masa itulah aku terkejut. Kalau ikutkan tak boleh. Kalau ikutkan dari segi peraturan mahkamah, tak boleh lah. Sebab dia tak daftarkan perkahwinan tu. Dia kena daftarkan perkahwinan tu. Kalau nak tuntut juga boleh. Kena pergi pejabat agama, daftarkan perkahwinan tu. Dan mahkamah, pejabat agama pun siasatlah benda tu. Kan, macam tu. Ataupun selesaikan dulu kes pendaftaran tu dulu. Baru dia boleh tuntut. Selagi tak selesaikan pendaftaran tu, selagi tu tak boleh tuntut. Ada. Contohnya ada surat kahwin di Thailand. Tunjukkan surat tu pejabat agama lah. Di bahagian orang kata undang keluarga, dia orang akan cek lah pernikahan tu betul ke tak betul kan. Kan betul tak orang kata nikah yang dilantik di Thailand tu diiktiraf ataupun tidak. Kalau diiktiraf, kan, didaftarkanlah perkahwinan tu. Mana dia akan boleh pakai lah macam tu. Tapi akan melalui proses mahkamah lah macam tu. Sebab benda tu akan dibawa ke mahkamah juga. Kan pejabat agama dia cek dulu okey betul. Mana pernikahan tu didaftarkan di Thailand. Cuma tak didaftarkan di Malaysia. Dan waris nak tuntut harta je kan. Boleh. Kan? Mana kalau waris perempuan tu dia ada anak dia uruskan lah. Pergi mahkamah semua melalui pejabat agama, melalui surat pejabat agama pergi mahkamah untuk mohon supaya dicahkan perkahwinan Thailand tu. Kan dah disahkan oleh mahkamah, baru boleh daftarkan. Baru dia boleh tuntut harta tu. Untuk bahagian dia lah. Untuk bahagian isteri tu dapatlah dia tuntut. Tapi selagi mana tak daftarkan, tak dapat tuntut apa-apa. Nak daftarkan, nak tuntut kat Thailand Ustaz. Tak dapat tuntut Thailand tu. Yelah dia daftar di Thailand, jadi nak tuntut kat Thailand mana boleh. Nak tuntut di Malaysia. Mestilah dia daftarkan di Malaysia. Baik. Boleh? Ada soalan lagi? Isyak dah kan? Okey, perhatian. Sini kita habiskanlah. Penyalahgunaan hak poligami oleh sebahagian manusia jahil telah menenggelamkan hikmah poligami dalam Islam. Nampak? Penyalahgunaan hak-hak poligami oleh sebahagian manusia jahil telah menenggelamkan hikmah poligami dalam Islam. Nampak? Mana asalnya poligami ni benda baik, benda bagus. Tapi bila kau kata tak ikut prosedur poligami yang sepatutnya, kan? Kaedah-kaedah poligami yang sepatutnya, itu jadi orang anggap benda tak elok lah. Poligami ni tak elok lah. Menyusahkan orang, kan? Menginaya perempuan, kan? Menyebabkan perempuan nanti yang kata tak inaya, terkuntang-kanting dan sebagainya, tak bagi nafkah, hidup melarat. Tu ya orang kata poligami ni menyusahkan. Kalau benda tu bagus, ikut cara baik, kan, ikut dia punya keadilan dia betul-betul, kan, tanggungjawab dijaga dengan baik, dengan betul, maka orang anggap poligami ni benda baik, bagus. Baik. Jadi Islam tidak bertanggungjawab atas kesan kebodohan dan kekejian yang dilakukan oleh golongan tersebut. Nampak? Islam mengharuskan poligami bukan untuk jadikan senjata yang melukakan, yang membunuh dan pergaulan yang buruk terhadap isteri. Poligami disyariatkan sebagai menyahut keperluan manusia, memelihara masyarakat dan individu serta menghapuskan perkara yang keji. Nampak? Itu tujuan poligami ni. Benda baik kan? Benda baik poligami ni. Tapi orang menganggap benda tak baik. Bila ada kes-kes tertentu, contohnya apa kata penderaan kepada isteri, kan?
Isteri pertama didera, isteri pertama dipukul, isteri pertama tulah ni macam lah. Tu yang menyebabkan orang kata maka perempuan kata janganlah poligami. Lebih baik suami seorang, kan? Lebih baik orang kata isteri seorang lebih baik daripada isteri 2 orang, 3 dan sebagainya. Dengan alasan-alasan dinyatakan dan syarat-syarat yang digariskan Islam telah mengharuskan poligami dan tidak pula mewajibkannya. Islam juga memastikan bahawa poligami dilaksanakan dengan jaminan daripada sudut akhlak dan juga tanggungjawab. Akhlak dan juga tanggungjawab. Itu sebabnya mahkamah, kenapa perlu proses mahkamah? Sebab mahkamah biasanya dia dah bagi adil dah. Mahkamah dah bagi adil kan? Okey, untuk isteri pertama dia dah siap dah. Isteri pertama akan tinggal di rumah ini. Isteri pertama, okey, berapa nafkah sebulan? 500 sebulan. Untuk anak-anak berapa? Contohnya 1000 sebulan untuk anak-anak. Ada berapa orang anak? Hakim akan tengoklah tu. Okey. Kemudian kereta. Kereta. Okey, contoh isteri, suami ada berapa kereta? Suami contohnya ada 3 kereta. Okey, kereta yang ini untuk isteri yang pertama. Dia dah bagi kan gitu. Trip ke? Isteri pertama. Dah selesai untuk isteri pertama, baru dipanggil isteri kedua. Panggil isteri kedua pula. Baik. Untuk isteri kedua biasanya nafkah. Nafkah. Isteri kedua biasanya nafkah. Hakim akan bagi nafkah dulu. Kemudian satu lagi rumah atau tempat tinggal tu ya. Kalau suami ada kereta lebih, baru hakim akan kata isteri yang kedua akan dapat kereta ni. Kereta lah. Kereta ni, kita ada 3 kereta. Kereta pertama, kereta kedua, ketiga. Maka suami akan pakai kereta pertama. Isteri pertama pakai kereta ni. Isteri kedua akan dapat kereta ni lah. Rumah, contohnya ada 2 rumah. Maka isteri kedua akan tinggal di rumah taman ni. Isteri pertama tinggal taman ni. Hakim dah siap bagi, dah senang. Kemudian kalau lelaki tu tak tunaikan, itu antara dia dengan Tuhan lah. Antara dengan dia dengan Allah Ta'ala lah. Kalau dia tak tunaikan. Dan kesan daripada dia besar. Sebab dia tak ikut dalam mahkamah tu. Hakim dah bagi dah. Hakim dah adil dah, bagi dah. Sama kata. Tapi dia tak nak ikut, terpulang pada dia lah. Baik. Kemudian, Islam bagaikan sebuah farmasi yang mempunyai ubat-ubatan. Islam ni macam sebuah farmasi. Farmasi yang ada ubat-ubat. Penuh ubat. Yang memenuhi keperluan manusia. Setiap yang mengambil ubat bersesuai dengan keperluan dan jenis penyakit. Nampak? Islam ni macam ubat. Siapa yang ada masalah datang pada Islam. Islam insya-Allah akan bantuan. Tak logik memperkecilkan peranan farmasi ini atau mengurangkan ubat-ubatnya sehingga tidak dapat memenuhi keperluan umum bagi setiap individu. Ataupun membenarkan setiap orang mengambil semua yang terdapat dalam farmasi walaupun dia tak memerlukan. Ubat dah ada dah. Ubat dah ada. Tapi orang tak nak ubat. Masalah juga. Ubat dah ada. Islam ni ubat dia. Tapi orang tak nak Islam. Dia pilih agama lain. Itu pun nama dia lah. Tak boleh nak buat apa kan. Gitu. Ataupun ubat dah ada. Dan dia menggunakan lebih daripada ubat tadi. Ubat ada. Orang tu sakit. Tapi dia gunakan juga ubat yang dia tak perlukan. Contohnya sakit lutut. Lepas itu dia minta ubat sakit jantung. Sedangkan dia tak perlukan ubat tu. Orang lain yang perlukan. Ini pun satu juga. Ini kiasan lah. Baik, walaupun begitu, musuh-musuh Islam masih tidak tertarik dengan poligami ini kerana dia tidak menepati keinginan mereka yang menyeleweng. Nampak? Ini musuh Islam biasa lah itu. Memang dia tak suka poligami. Dia anti poligami ni. Dia dongang poligami je. Ni menyusahkan perempuan. Menginai golongan wanita. Kan? Kerana ia tidak menepati keinginan mereka yang menyeleweng. Kehendak mereka yang merosakkan hawa nafsu murahan mereka. Pergi mati dengan kebencian mereka. Masya Allah. Kata-kata dia. Kan? Pergi mati dengan kebencian mereka. Siapa ni mereka tu? Musuh Islam lah. Musuh Islam pun tak suka.
poligami ni. Allah lah yang maha mengetahui segala-galanya. Sebabnya kita kena bersedialah. Sebab ada yang tak suka dengan poligami ni, sebenarnya dia tak suka dengan Islam. Siapa mana-mana perempuan yang tak suka poligami, sebenarnya dia tak suka dengan Islam tu sendiri. Sedang Islam bahawa kepada poligami tu memang ada Quran kan. Tapi sebabkan dia tak suka, nak macam mana? Kalau kita nak marah dia, nak macam mana? Pilihan dia. Okey, itu saja tentang perbincangan kita malam ini. InsyaAllah akan datang kita masuk lagi muqaddimah perkahwinan. Wallahu alam. Saya buka soalan sebelum saya tutup. Ada soalan? Biomas. Tak ada pula hadis tu. Tak ada hadis pun berkenaan poligami tu. Tapi masuk dapatlah bidadari syurga banyak. Tak ada. Kalau kita masuk syurga, kan? Dalam syurga pun banyak perempuan. Bidadari pun ramai. Seorang lelaki syurga, seorang penghuni syurga, dia akan mendapat 100 orang bidadari. 100 bidadari. Mana tu bidadari? Isteri pula ada 2 kan? Dapat 2 orang isteri. Isteri itu di kalangan manusia. Di kalangan manusia dapat 2. Bidadari itu yang ramai. Bidadari itu yang ramai. So jangan risaulah kalau sana dalam dunia. Perempuan besok dia akan dapat suami. Dia akan dapat suami sama ada suami dia di dunia ataupun suami yang lain lah. Sebab banyak lelaki juga yang bujang kan, bujang meninggal, tak berkahwin, tak bernikah, ataupun jodoh dia tak bertemu jodoh kan. Walaupun kampungnya bertemu jodoh. Ada dekat apa tu? Dekat Muar. Kampung Temu Jodoh nama dia. Pasal tak? Tangkak ke? Dekat Sungai Mati kan? Sungai Mati. Saya kan lalu situ. Rumah saya orang Johor. Kampung Temu Jodoh, Masjid Temu Jodoh. Kat situ kan, dekat Sungai Mati tu. Wah. Tapi jodoh tak temu juga. Yang temu jodoh kampung. Orang ni tak temu jodoh. Nasiblah. Okey, lagi? Payung mas tak ada lah, tak ada jumpa pun hadis tu berkenaan payung mas. Tak ada lah. Mungkin dalam bentuk macam kiasan aja tu. Kiasan tentang kelebihan yang kata kan isi tadi dapatlah, kelebihan dia dapatlah besok. Daripada Allah Taala. Hasil daripada kata dia berkorban kan. Wallahu a'lam bissawab. Cuma yang ada tu hadis berkenaan kata bahu sendeng tu ada. Mana-mana lelaki yang ada 2 isteri, 3 isteri tapi tidak berlaku adil, maka datanglah besok hari kiamat keadaan bahunya itu sendeng. Tu ada. Bahaya juga ni kalau ramai isteri ni. Kalau tak adil. Besok sengit kat dunia okey je, mantap jalan kan. Akhirnya besok dah sengit je ni. Alah apa kono ni? Kono ni kan bahu sengit ni. Tak berlaku adil lah. Tu pula kesannya. Wallahu a'lam bissawab. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan barakatan katsira wa asyan fatai alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala afdal arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sama